dikuburkan di luar kota supaya dia dapat mendengar derapan kuda daripada seorang yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita juga masih di kota Istanbul dan suasana yang sejuk ni. Kita akan menziarah salah satu tempat yang paling penting dekat sini selain daripada tempat-tempat yang biasa kita bawa, iaitu makam Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang telah cuba merealisasikan perjalanan ke Konstantinopel untuk menakluk, walau bagaimanapun tak berjaya. Tetapi ada satu kisah yang sangat menarik, saya akan cerita kat dalam ni. Jom ikut saya. Ini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di sini, dan juga ini adalah laluan masuk untuk ke makam sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari. Kita dah selesai ziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari tadi. Kalau kita ingat, bila kita cerita dekat Madinah, hijrah Nabi SAW daripada Masjid Quba berhenti dekat Masjid Jumaah, dan seterusnya Nabi SAW sampai ke tapak Masjid Nabawi sekarang. Jadi ketika itu diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang yang sangat bijak. Beliau telah mengambil barang-barang Nabi dan juga letakkan barang-barang Nabi bersama dengan dia. Sedangkan para sahabat lain dari kaum Ansar berbuat cuba tarik untuk Nabi singgah ke rumah masing-masing. Tapi Nabi SAW bersabda, seorang itu akan bersama dengan barang-barang. Jadi rumah yang pertama Nabi SAW menginap di Madinah adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan juga dikhabarkan di sini, bila Abu Ayyub Al-Ansari datang untuk misi menawan Konstantinopel, ketika itu tak berjaya dan dia telah mewasiatkan. Antara wasiat Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau meninggal dunia di Istanbul ini, dia pesan supaya dia dikuburkan di luar kota supaya dia dapat mendengar derapan kuda daripada seorang yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan masuk Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Jangan lupa kita baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Jom kita masuk. Kalau kita tengok dekat atas tu, ada satu kawasan yang bertutup. Sebenarnya ketika zaman pemerintahan Uthmaniyah, memang dibina satu kawasan khas untuk sultan datang ke masjid. Sebab apa? Mengambil iktibar daripada kisah semasa pembunuhan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dibunuh ketika solat. Dan juga Sayyidina Ali juga ditikam ketika sedang beribadah. Sayyidina Umar juga ditikam ketika sedang solat. Mengambil iktibar peristiwa tersebut, Kesultanan Uthmaniyah mendirikan satu kawasan khas yang dijaga sewaktu mereka sedang bersolat. Wallahu alam. Kebanyakan sedimen Turki ni kalau kita tengok, dia akan ada kedudukan dalam oktagon dalam 8 sisi, satu kubah besar dan 8 sisi. Ini antara keistimewaan ciri-ciri sedimen Uthmaniyah yang mana kita boleh bayangkan tak macam mana ketika zaman tu mereka boleh membina dengan ketepatan yang sangat tepat. Bila mereka membina, kalau kita tengok ni macam pakai mesin sebenarnya, tapi alhamdulillah Allah kurniakan pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa yang hampir dengan tamadun kita yang dapat kita saksikan sampai sekarang.